Dalam era globalisasi ini, penggunaan media sosial adalah sangat penting dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana media sosial merupakan platform yang digunakan untuk memudahkan urusan kerja seharian kita. Antara aplikasi yang boleh digunakan atas urusan kerja ataupun proses jual beli ialah seperti Telegram, Facebook, WhatsApp dan banyak lagi. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa media sosial merupakan aplikasi yang menggunakan internet. Semakin hari kita dapati bahawa penggunaan media sosial ini sangatlah tinggi, tidak mengira tua ataupun muda. Hal ini demikian kerana penggunaan media sosial ini memudahkan kita berinteraksi dengan sahabat dan bertukar-tukar idea. Oleh itu, media sosial memainkan peranan yang besar dalam memastikan penyebaran maklumat yang tepat dan sahih. Selain itu, maklumat-maklumat yang diperolehi hasil daripada media sosial perlulah dititikberatkan agar membawa masyarakat ke arah kebaikan dan menjauhi keburukan. Tambahan pula, media sosial merupakan memudahkan para pendakwa untuk memberi ilmu dan gambaran sebenar tentang Islam terhadap masyarakat. Hal ini demikian kerana permodenan yang pesat pada hari ini telah menimbulkan banyak fitnah sehingga berlaku peperangan sesama Muslim. Maka dengan itu, media sosial sangatlah penting peranannya dalam menyampaikan sesuatu yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Lain daripada itu, media sosial ini sangatlah penting untuk mereka yang ingin merasai dunia luar tanpa perlu pergi ke tempat-tempat tersebut. Contohnya, kita tidak mengetahui bahawa tempat tersebut banyak tempat-tempat yang menarik sehinggalah kita mengetahui melalui penggunaan media sosial. Maka dari itu, kita perlu memanfaatkan perkara-perkara yang memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Saya Nur Atika Basyasha binti Rusli. Saya akan membentangkan tentang kajian literature. Okey. Untuk kajian literature berkenaan dengan topik peranan ICT terhadap etika dan peradaban dalam perubahan sosial di Malaysia. Pengaruh ICT dan terhadap etika dan peradaban dalam perubahan sosial amat dititikberatkan oleh kerajaan agar matlamat dapat dicapai. ICT ini ialah teknologi maklumat dan komunikasi yang mana merangkumi aspek teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi komunikasi membolehkan dan memudahkan individu atau satu-satu kelompok bertukar data dan bertukar maklumat dalam ruang, waktu dan tempat yang tanpa batas dengan cepat dan dalam masa yang sama dalam rangkaian setempat atau global. Seperti yang kita tahu, media masa ini memberi impak yang besar dalam pembentukan sesuatu masyarakat, terutama pada generasi masa kini. Kerana terdapat kebaikan dan keburukan dalam pengaruh ICT. Oleh itu, pengawalan atau penggunaan yang terkawal penting supaya penyatupaduan kaum dan perpaduan kaum dapat diwujudkan. Okey. Menurut Datuk Haji Muhammad Syahir bin Haji Abdullah pada tahun 2019 dalam seminar Islam dan Multimedia dia mengatakan dakwah Islamiah telah disampaikan melalui lisan dan tulisan yang disebarkan kepada individu dan dalam bentuk kumpulan. Disampaikan secara terbuka, secara bersemuka atau menerusi penyebaran bahan-bahan tulisan dan sebagainya. Dakwah ini malah selari dengan perkembangan zaman yang dilalui. Zaman Islamiah turut disebarkan melalui filem, video, kaset dan sebagainya. Dalam aktiviti dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah menggunakan teknologi terkini, termasuklah penggunaan internet. Okey, secara mudahnya, impak yang cukup besar dapat dilihat kepada orang yang menyampaikan dakwah atau orang yang menerima dakwah daripada seseorang pengguna yang mahir dalam ICT, supaya mesej dakwah itu dapat disampaikan. Okey.
Dari ini kita tahu bahawa ICT penting dalam penyebaran dakwah, khususnya pada masa kini. Berdasarkan kajian-kajian lepas, dapat disimpulkan bahawa pengaruh ICT terhadap masyarakat, terhadap kita pada generasi masa kini, ada baik dan buruknya. Dan jika kita gunakan sebaiknya peluang yang ada, dengan sebaiknya kita akan capai matlamat ataupun kita akan dapat membantu kerajaan mencapai matlamatnya. Sekarang kita lihat apakah pengaruh ICT terhadap etika dan peradaban dalam perubahan sosial di Malaysia. Yang pertama, media sosial sebagai platform memupuk persahabatan. Laman jaringan sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram adalah kerana platform yang digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Jaringan sosial ini merupakan suatu platform bagi berinteraksi dan menjalankan silaturahim dengan manusia tidak kira di mana jua berada. Justru itu, dapat kita lihat dan buktikan bahawa laman sosial bukan sahaja berupaya menambah kenalan baru, malah ia dapat mengukuhkan persahabatan atau kenalan yang lama melalui teknologi ini. Media sosial ini dapat memberi pelbagai impak kepada pengguna, tidak kira dari sudut positif ataupun negatif, bergantung kepada cara penggunaan pengguna itu sendiri. Kesan positif media sosial dalam konteks persahabatan ialah masyarakat dapat berinteraksi dengan mudah sesama sendiri. Kita dapat berhubung melalui aplikasi media sosial yang ada kini untuk melepaskan kerinduan dan bertanya khabar sama ada yang jauh ataupun yang dekat. Namun, di sebalik kesan positif, ia juga dapat memberi kesan negatif kepada pengguna, iaitu berlakunya keruntuhan akhlak manusia pada masa kini. Hal ini kerana manusia lebih mementingkan media sosial berbanding perkara yang berada di depan mata. Sebagai contoh, dengan adanya media sosial, kita dapat berhubung dengan rakan dan kawan tidak kira di mana kita berada. Namun, kita sering lupa dengan orang yang berada di depan mata kita, iaitu ibu, bapa, isteri suami dan anak. Yang kedua adalah media sosial sebagai platform pendidikan. Pendidikan boleh ditafsirkan sebagai satu proses memperolehi ilmu pengetahuan bagi membantu manusia untuk berfikir secara rasional. Pendidikan boleh dibagikan kepada dua, iaitu pendidikan jarak dekat dan juga pendidikan jarak jauh. Jaringan sosial misalnya internet memainkan peranan yang dominan dalam menjayakan pendidikan jarak jauh. Para pensyarah dapat menggunakan platform di atas talian untuk melaksanakan mesyuarat maupun perbincangan bersama pelajar dalam keberadaan rangkaian tanpa wayar untuk aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet daripada rumah mereka. Media sosial ini mempunyai impak yang positif dalam konteks pendidikan, iaitu ia dapat memudahkan pelajar dalam menyiapkan tugasan dan kerja, sekaligus dapat menjimatkan masa pelajar daripada perlu ke perpustakaan untuk menelaah rujukan yang mana ianya mengambil masanya agak lama. Namun, di sebalik kesan positif, ianya juga masih terdapat kesan negatif, terutamanya daripada segi etika pelajar kepada pensyarah. Jika kita lihat etika pelajar pada zaman dahulu, pelajar lebih menghormati tenaga pengajar ataupun cikgu mereka dalam penuntut ilmu. Hal ini kerana ilmu itu bukanlah satu perkara yang mudah untuk mereka perolehi pada zaman dahulu, melainkan daripada cikgu semata-mata. Zaman dahulu bukanlah seperti zaman kini, di mana ianya boleh didapati melalui media sosial seperti Google dan sebagainya. Kini, semuanya mudah dengan adanya media sosial. Pelajar boleh mencari melalui carian di internet. Dan mungkin disebabkan itulah pelajar kini tidak seperti pelajar dahulu dalam menuntut ilmu. Seterusnya adalah penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan ilmu dan ideologi. Media sosial telah digunakan dengan meluas dan pesat kerana kebolehannya dalam memberikan maklumat dengan pantas dan padat. Pada masa kini, media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube dan banyak lagi telah terbukti sebagai suatu saluran penting dalam mengalihkan maklumat dan informasi baru. Dalam hal ini, pengguna hanya perlu menaik saja maklumat yang ingin diperolehi melalui carian di media sosial. Ilmu dan ideologi daripada pandangan seorang pakar boleh diperolehi dengan mudah melalui media sosial. Sebagai contoh, kita dapat lihat terdapat doktor pakar yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat dan ideologi tentang penyakit dan cara menanganinya. Manakala seorang guru boleh menyebarkan hal yang berkaitan dengan subjek dalam kepakaran mereka. Dalam menyampaikan ilmu dan ideologi ini, seseorang perlulah menyampaikan perkara yang baik dan memastikan maklumat yang disampaikan itu adalah benar dan sahih.
Hal ini kerana penyampaian ilmu di media sosial itu boleh mendatangkan impak yang positif tidak kurang juga negatif kepada individu lain berdasarkan ilmu yang dipelajari. Tidak dinafikan kewujudan media sosial yang bertujuan dalam menyampaikan ilmu dan ideologi baru ini dapat meningkatkan angka cendekiawan dalam negara ini dan melahirkan banyak pakar dan golongan profesional. Namun, penyampaian ilmu yang salah boleh memberi kesan kepada akhlak dan akidah seseorang. Bukan itu sahaja, perkara yang tidak baik seperti fitnah juga boleh tersebar kerana fahaman seseorang dalam ilmu dan ideologi tersebut adalah berbeza dan tidak benar. Sisi yang terakhir adalah media sosial sebagai platform perniagaan. Pada era yang serba canggih ini, aplikasi media sosial boleh digunakan dalam pelbagai urusan, antaranya sebagai platform perniagaan. Perniagaan boleh dikatakan sebagai suatu sumber pendapatan utama bagi segolongan masyarakat dan kebanyakan usahawan industri kecil dan sederhana memulakan perniagaan mereka melalui media sosial. Hal ini kerana media sosial dapat membantu para peniaga berniaga dengan mudah tanpa mengeluarkan modal yang tinggi. Penyebaran konteks urus niaga mereka boleh dilakukan melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram Ads, Shopee, Lazada dan sebagainya. Media sosial dapat membantu para peniaga dalam menyebarkan maklumat tentang perniagaan mereka dengan cepat dan berkesan. Segala maklumat di media sosial dapat disebarkan dengan meluas melalui satu pengguna kepada pengguna yang lain. Bukan itu sahaja, pemantauan urusan perniagaan juga menjadi lebih mudah dengan kewujudan sistem notifikasi di media sosial yang dapat memberitahu peniaga tentang tempahan daripada pelanggan. Namun begitu, para usahawan haruslah sentiasa mengamalkan etika yang bagus dalam melakukan urusan perniagaan. Hal ini kerana masih wujud lagi peniaga yang mengamalkan penipuan dalam perniagaan dengan mempamerkan barangan yang indah khabar dari rupa serta menerima duit pelanggan tanpa menghantar barangan yang dipesan. Perkara ini akhirnya akan menyebabkan pelanggan tidak lagi mahu membeli belah di talian dan mengakibatkan peniaga di media sosial ini hilang sumber pendapatan. Pada masa kini, terdapat perkara-perkara yang menjatuhkan dan merosakkan jati diri kita melalui penggunaan sosial yang berlebihan dan keterlaluan. Hal ini demikian kerana kita ketahui bahawa setiap perkara pasti ada buruk dan baiknya. Sama seperti ICT juga mempunyai kesan jika kita terlalu leka dan taksub akan sesuatu perkara. Oleh itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita perlulah menggunakan platform tersebut dengan sebaik mungkin. Terdapat pihak yang boleh membantu kita dalam menangani penyalahgunaan media sosial, antaranya pihak media massa. Pihak media massa hendaklah menyebarkan dan memberi teguran kepada masyarakat yang menyalahgunakan media sosial. Berdasarkan daripada kajian ini juga, kami mendapati bahawa media sosial juga memudahkan urusan peribadi kita. Sebagai contoh, jika kita mempunyai urusan pembayaran bil, kita tidak perlu lagi berbaris panjang kerana semuanya hanya di ujung jari. Ini akan menjimatkan masa sekaligus menjimatkan tenaga seseorang. Selain daripada itu,